Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku doakan korang yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu. Don't be sad, jangan sedih-sedih, jangan stress-stress, okay? It's not good for your health. True story. So guys, untuk video kali ni aku nak ceritakan dekat korang tentang satu kisah pembunuhan yang mana ianya telah berlaku di sebuah negara matahari terbit dekat Jepun. Dan kisah ini guys, ia melibatkan seorang wanita yang bernama Lindsay Ann Hawker. Lindsay Ann Hawker ni guys, dia telah dilahirkan dan juga dibesarkan di sebuah perkampungan kecil yang bernama Brandon, Warwickshire, berdekatan dengan area Coventry dekat England. Dan di situ dia tinggal dengan parents dia yang bernama Bill dan juga Julie. Dan selain itu, Lindsay Ann Hawker ni dia mempunyai dua orang adik perempuan yang bernama Lisa dan juga Louise. Dari segi akademiknya pula, Lindsay ni bersekolah di sebuah sekolah yang bernama King Henry ke-8 ataupun King Henry the 8th School. Dan selepas tu dia tamat belajar dekat sekolah tu, dia sambung pelajarannya di sebuah universiti yang bertempat di Leeds. Dan fast forward guys, selepas beberapa tahun, Lindsay Ann Hawker ni dia telah tamat pengajian di universiti tersebut. Dia tamat pengajian bukan biasa-biasa guys. Dia punya grade tu sangat-sangat cemerlang. Dia telah mendapat tahap kepujian 1 first class honors degree dalam jurusan biologi. Dan selepas tu dia plan nak sambung belajar, dia nak sambung master. But before that, seperti kebanyakan student-student yang ada dekat luar negara, yang ada dekat overseas, diorang ni kebanyakannya diorang akan relax kejap, take a break, okay, within dalam masa setahun. Diorang panggil masa tu adalah the gap year. Dan dalam masa setahun tu kadang-kadang diorang boleh pergi travel, diorang nak pergi bekerja, diorang akan lakukan apa sahaja yang diorang nak buat before diorang further study. Dan dalam kes Lindsay ni guys, dia telah pergi ke Jepun untuk pergi melancong. Dan akhirnya pada tahun 2006, Lindsay Ann Hawker ni guys, dia telah pergi travel ke Jepun. Bukan setakat melancong guys, Lindsay Ann Hawker ni dia pergi mengajar ataupun dia menjadi cikgu dekat sebuah institusi swasta yang boleh dikatakan agak besar dekat Jepun. Di situ dia mengajar bahasa Inggeris. Dan sewaktu dia di Jepun guys, Lindsay ni dia menyewa dekat sebuah apartment. Dan di situ dia tinggal dengan dua orang kawannya yang juga merupakan cikgu bahasa Inggeris. Yang seorang tu berasal dari Australia, yang seorang lagi tu berasal dari Canada. Lindsay ni boleh dikatakan sepanjang dia berada dekat Jepun, dia sangat-sangat happy, dia sangat-sangat gembira. Dia pergi travel dengan kawan-kawan dia, dia pergi tengok tempat orang, dia pergi belajar culture, dia buat segala-gala yang dia suka sewaktu dia berada dekat Jepun. 5 bulan telah berlalu dan Lindsay Ann Hawker ni dia dah biasa dengan keadaan dekat Jepun tu. But ada suatu hari tu, Lindsay Ann Hawker ni dia balik dari mengajar dekat sekolah tu. Macam biasa dia akan naik train dan lepas tu dia akan pergi dekat stesen kereta api dan dari situ dia akan menaiki basikal balik ke apartmennya. Tetapi pada hari tu guys, dia telah diikuti oleh seorang lelaki. Dan lelaki tu pergi approach Lindsay. Dia cakap, I am one of your students. Dia cakap dekat Lindsay yang dia merupakan salah seorang pelajar Lindsay. Tetapi Lindsay pada waktu tu dia cuba ingat semula. Dia cuba ingat betul ke tak lelaki ni merupakan pelajar dia. Dan dia cakap dekat lelaki tu yang dia tak kenal lelaki tu dan dia tak pernah ajar pun lelaki tu. But that guy insist, berkeras cakap dekat Lindsay yang dia memang betul-betul student. Dan pada waktu tu Lindsay sangat-sangat takut guys. Dia cuba elakkan, dia cuba larikan diri dia daripada lelaki ni. Then dia pergi dekat basikal dia, dia ambil basikal dia, dia pergi kayuh guys. Lelaki tadi tu terus mengejar Lindsay. Dan Lindsay tengok dia masih lagi mengejar. Then Lindsay mengayuh basikal as if her life depending. Okay,
dia punya hidup bergantung dengan kayuhannya. Dia nak lari dari lelaki ni guys. Tetapi lelaki ni terus mengejar Lindsay. Lelaki yang tadi mula-mula berjalan, dia tengok Lindsay semakin laju, dia pergi kejar Lindsay. Dia mula berlari guys. Sehinggalah Lindsay tiba di kawasan apartmen. Lelaki tadi tu masih mengikuti Lindsay. Oh man, it was so creepy. Dia tak kenal lelaki tu, tetapi lelaki tu tetap ikut dia guys. Dan pada waktu tu, Lindsay ni dia pergi terus naik ke apartmen. Dan lelaki tadi tu guys, dia masih lagi follow Lindsay dari belakang guys. Then Lindsay sampai ke depan pintu apartmen. Lindsay buka pintu and Lindsay fikir yang dia ada housemate. If something yang tak diingini berlaku, at least dia ada housemate yang kat dalam rumah tu boleh tolong dia, mungkin boleh minta tolong and boleh cam muka lelaki tersebut. So dia fikir macam tu guys. And then lelaki tadi tu dalam keadaan yang sangat letih, dalam keadaan yang termengah-mengah, dia minta air dekat Lindsay guys. Dia nak air sebab dia sangat-sangat haus selepas berlari mengejar Lindsay tadi. Dan Lindsay pun bagi air dekat lelaki tersebut guys. Dia minum air tu dan dia cakap dekat Lindsay yang dia betul-betul nak belajar dekat Lindsay. Dia nak belajar bahasa Inggeris sebab dia tahu Lindsay merupakan seorang cikgu. And mula-mula tu Lindsay cakap dia tak nak ajar. But that guy, lelaki tu cakap dekat Lindsay yang dia akan bayar Lindsay. Setiap kali habis kelas, dia akan bayar Lindsay mengikut kemahuan Lindsay. Then Lindsay fikir balik yang that offer macam agak bagus untuk dia. Dan akhirnya dia bersetuju untuk menerima lelaki tersebut sebagai dia punya student. Then lelaki tadi tu dia ambil pen dan juga kertas. Dia pergi lukis muka Lindsay guys. Dia pandai melukis. Dia lukis muka Lindsay dan di situ dia tulis nama dia, nombor handphone dan juga address tempat dia tinggal. So dia tulis segala details dia dekat atas kertas tu dan bagi dekat Lindsay. Dan nama lelaki tu guys adalah Tatsuya Ichihashi. Lindsay cakap dekat lelaki tadi tu dia bersetuju untuk mengajar lelaki tu, tetapi dengan syarat diorang mesti belajar dekat tempat awam, dekat tempat public yang ramai orang. So Tatsuya pun bersetuju dan akhirnya mereka pun berjumpa dekat sebuah cafeteria. Dan pada mulanya diorang belajar macam biasa dan selepas sahaja Lindsay habis mengajar, Tatsuya akan bagi cash dekat Lindsay every time. Setiap kali diorang jumpa, setiap kali si Lindsay ni mengajar Tatsuya, dia akan bagi cash. Sehinggalah pada suatu hari tu guys, Tatsuya cakap dekat Lindsay yang dia terlupa nak bawa wallet. Dia ajak Lindsay pergi dia punya apartment untuk dia bagi cash dekat Lindsay. Dan pada waktu tu Lindsay bersetuju sebab dia orang ni dah kira macam dah biasa, sebab beberapa kali kan si Lindsay ni pergi mengajar Tatsuya dan dia dan Tatsuya menaiki taksi balik ke apartmen Tatsuya. Dah sampai sahaja dekat apartmen Tatsuya guys, Lindsay cakap dekat taxi driver tu yang suruh dia tunggu sekejap. Dia nak naik atas ikut Tatsuya sebab dia nak ambil cash dari Tatsuya. Then dia pun ikut Tatsuya guys. Tetapi selepas 7 minit guys, 7 ke 8 minit pemandu taksi tu dia tunggu Lindsay. Lindsay tak muncul-muncul. So that taxi driver dia pergi dari situ, dia belah. Dan pada malam tu adalah malam terakhir Lindsay dijumpai. Selepas kejadian malam tu guys, dua orang housemate Lindsay ni dia macam agak curious sebab Lindsay tak balik rumah pada malam tu. Dan housemate dia ni call pihak polis cakap Lindsay tak balik rumah. Tetapi polis di Jepun tu cakap mungkin dia pergi ikut boyfriend dia or dia pergi mana-mana. Dia macam tak ambil pot sangat tentang apa yang housemate Lindsay ni cakap. Then selepas 2 hari kehilangan Lindsay guys, pihak sekolah tempat Lindsay mengajar tu dia pergi call pihak polis cakap yang Lindsay tak datang ke sekolah, tak datang mengajar selama 2 hari. Dan dalam pada masa yang sama juga, pihak sekolah tu dia call parents Lindsay yang berada dekat England. Dan parents dia agak risau guys sebab dia orang pun cuba untuk contact Lindsay tetapi tak dapat. Dan akhirnya mak bapak Lindsay ni pergi ke Jepun untuk mencari Lindsay. Dan pada hari tu pihak polis di Jepun
cuba untuk mencari Lindsay and Hawker. Diorang cari dekat setiap tempat dan akhirnya diorang pergi ke apartmen Tatsuya Ichihashi sebab dia merupakan orang yang terakhir dilihat bersama-sama dengan Lindsay. So diorang pergi dekat apartmen Tatsuya Ichihashi. Dan pada waktu tu, pihak polis di Jepun terus pergi ke rumah Tatsuya Ichihashi. Dan selepas diorang masuk ke dalam rumah tu guys, diorang terkejut melihat tub mandi, bathtub tu di luar koridor tempat apartmen tu. Dan di dalam tub mandi tu guys, diorang jumpa satu badan manusia yang dah tak bernyawa. Pendek kata, diorang jumpa mayat dekat dalam tub mandi tu guys. And yes, that body was belong to Lindsay and Hawker. Lindsay and Hawker yang hilang beberapa hari tu telah dijumpa di dalam tub mandi tu. Dan pihak polis menemui kesan-kesan lebam dekat badan Lindsay. Dan bukan itu saja guys, badan Lindsay tadi tu telah ditanam dengan tanah. Tangan Lindsay and Hawker ni diikat sewaktu dia ditemui di dalam tub mandi tu guys. Dan Tatsuya telah mencukur rambut Lindsay and Hawker. Dia cukur rambut Lindsay and Hawker guys. It was so horrible. Trust me, kalau korang tengok keadaan mayat tu guys, sangat-sangat teruk guys. Tak masuk akal apa yang Tatsuya ni buat dekat Lindsay guys. Dan pihak polis Jepun ni sebenarnya percaya yang Tatsuya buat macam tu sebab dia nak cepatkan proses perebutan. Dia nak cepatkan proses perebutan badan Lindsay and Hawker. So mudah untuk dia tanam dekat dalam simen or whatever. But then pihak polis telah berjaya jumpa mayat Lindsay and Hawker selepas beberapa hari dia hilang. Maksudnya Tatsuya memang tak sempat untuk buat apa yang dia dah plan. Tetapi pada waktu tu pihak polis tak dapat tangkap Tatsuya. Dia pergi hilangkan diri, dia pergi larikan diri guys. Berita kematian Lindsay and Hawker ni telah membuatkan family Lindsay and Hawker merasa sangat-sangat marah, sedih, terkejut guys. Diorang tak percaya yang benda ni terjadi dekat anak diorang. Then pada waktu tu, mak bapak dan juga keluarga Lindsay and Hawker terus pergi ke Jepun. Please keep looking. It will only take one lead to find this man. And if anybody's watching this and is protecting him, don't protect him. He doesn't deserve protection. He needs to be brought to justice for what he's done. Dan pihak polis di Jepun ni guys, dia meletakkan Tatsuya Ichihashi ni sebagai most wanted person dekat Jepun. Diorang edarkan gambar-gambar Tatsuya dekat setiap tempat. Diorang letak dekat setiap kedai makan, dekat stesen kereta api. Diorang letak everywhere guys. Orang yang sangat-sangat dikehendaki. Dalam masa beberapa tahun, masih lagi pihak polis Jepun tak dapat tangkap Tatsuya guys. So ke manakah ataupun di manakah Tatsuya Ichihashi berada? Selama 2 tahun guys, Tatsuya Ichihashi belum lagi dapat ditangkap. Dan sementara tu guys, Tatsuya Ichihashi ni dia pergi ke sebuah klinik pembedahan plastik surgery. Dia pergi buat pembedahan muka guys. Dia buat pipi dia, dia buat hidung dia, dia tukar bentuk muka dia guys. So disebabkan oleh benda tu guys, pihak polis Jepun susah nak cam Tatsuya Ichihashi sebab dia dah buat pembedahan plastik. Dia dah tukar bentuk muka dia guys. Selama 2 tahun guys, dia pergi dekat setiap tempat yang ada dekat Jepun tu. Dia pergi kerja untuk kumpul duit. Dan lepas tu, dia gunakan duit tu untuk buat pembedahan plastik. Semata-mata dia tak nak ditangkap. Dan sehinggalah pada suatu hari tu, dia pergi buat sekali lagi pembedahan muka dia. Dia tukar muka dia every time guys. Then doktor dekat situ perasan yang lelaki ni merupakan Tatsuya Ichihashi.
most wanted person dekat Jepun. Dan pihak klinik tu guys, dia pergi call pihak polis. Diorang bagi gambar terkini Tatsuya Ichihashi dekat pihak polis. So pihak polis di Jepun tu dah tahu dia punya modus operandi, macam mana bentuk muka Tatsuya Ichihashi yang diorang cari selama ni. Then dia orang edarkan gambar terbaru Tatsuya Ichihashi. Finally, Tatsuya Ichihashi ni guys, dia telah berjaya ditangkap oleh pihak polis selepas hampir 2 tahun dia melarikan diri guys. Dan pada waktu tu dia ditangkap sewaktu dia nak menaiki feri pergi ke sebuah pulau. Dan di situ pihak polis Jepun telah berjaya menangkap Tatsuya Ichihashi. Dan kemudiannya Tatsuya Ichihashi ni dihadapkan ke mahkamah, dan di situ dia telah dibicarakan dan didapati bersalah di atas membunuh Lindsay Ann Hawker. Dia mengaku guys, dia tak menafikan yang dia membunuh Lindsay Ann Hawker. Dan dia cakap dekat family Lindsay yang dia bunuh Lindsay tak sengaja. Dia cuba untuk menghalang Lindsay daripada menjerit, and then dia terbunuh Lindsay pada waktu tu guys. Dia mengaku bersalah. Dia cakap dia menyesal dengan perbuatannya, dan dia cakap lagi yang dia sedia menerima hukuman apa sahaja keputusan mahkamah tetapkan, dia bersedia untuk terima guys. Akhirnya Tatsuya Ichihashi ni telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pihak mahkamah. Pihak keluarga Lindsay Ann Hawker ni tak menerima permohonan maaf Tatsuya Ichihashi. Diorang tak boleh maafkan apa yang Tatsuya telah buat terhadap anak diorang. Dan sebenarnya pihak keluarga dia ni memang nakkan hukuman mati dikenakan terhadap Tatsuya. But at that time, pihak mahkamah di Jepun ni menetapkan yang ini merupakan kesalahan, kira macam kesalahan pertama yang mahkamah cakap pada waktu tu. So keputusannya dia dipenjarakan seumur hidup. Walaupun family Lindsay Ann Hawker ni kurang bersetuju, tetapi diorang akur dengan keputusan mahkamah. Dan sewaktu Tatsuya Ichihashi berada dalam penjara menjalani hukuman, dia sempat membuat satu buku yang bertajuk Until I Was Arrested. Dan di dalam buku tu dia ceritakan segala-galanya, everything, saat dia melarikan diri, dia buat plastic surgery, dia avoid segala-galanya. Dia cerita apa yang dia buat A to Z dalam buku tu. Dan buku tu guys telah menjadi best seller dekat Jepun. Tatsuya Ichihashi ni cakap segala hasil jualan buku tersebut dia tak nak ambil, dia nak bagi dekat keluarga Lindsay. But keluarga Lindsay guys, diorang tak nak terima. Diorang tak nak ambil 1 sen pun hasil jualan buku tersebut, sebab diorang sangat-sangat sedih dan marah terhadap Tatsuya di atas apa yang dia telah lakukan terhadap anak mereka. Diorang tak terima guys. Dan akhirnya family diorang ni merasakan yang diorang akur dan terima yang Tatsuya ni akan dipenjarakan seumur hidup. Walaupun hakikatnya diorang nakkan Tatsuya ni dikenakan hukuman mati ataupun hukuman bunuh, but diorang terpaksa akur dengan keputusan mahkamah. We've worked tirelessly as a family. We've never given in for our daughter. We've never given in. We wanted justice and we've finally got justice. So guys, takziah sekali lagi kepada keluarga mangsa di atas kejadian yang telah berlaku. Dan cerita ini kita boleh jadikan pengajaran pada diri kita dan juga keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Jangan mudah percaya dengan orang guys. Jangan mudah terpedaya. Be extra careful. Kita tak tahu dekat luar tu mungkin ada orang yang sedang memerhatikan kita. Mungkin ada orang yang sedang menunggu peluang untuk membuat sesuatu yang tak diingini. So be extra careful guys. So aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Aku sangat-sangat menghargainya. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.